Baik, terima kasih tuan. Jadi kita lihat pada bab yang ke-13, muka surat 28 daripada kitab Adabul Mufrad yang tuan-tuan miliki yang mulia Raja Azlin, Jana Yusof. Dah dengar ya? Okey. Kita Adabul Mufrad ni kita berada pada muka surat 28. Apakah hukum dan bagaimanakah caranya menghargai ibu bapa yang masih lagi musyrik, yang kafir? Ini berlaku dalam beberapa keadaan. Keadaan pertama adalah seseorang itu lahir dalam keluarga kafir, kemudian dia mendapat hidayah daripada Allah SWT, tapi ayah ibunya masih lagi kafir. Ataupun keadaan kedua, ini kalau kita baca dalam kes-kes yang berlaku pada zaman moden, dewasa ini, kadang-kadang berlaku keluarga itu latar belakangnya Muslim, tetapi amalan Islamnya memang out. Maka tiba-tiba si anak itu mendapat hidayah dan anak itu mengamalkan Islam bersungguh-sungguh, tapi ayah ibu masih lagi kekal dalam amalan yang samar-samar. Ya. Baik. Jadi ibu bapa itu kemudian meninggalkan Islam. Berlaku dalam kes yang di tempat-tempat tertentu dan telah diputuskan dalam Majlis Jabatan Agama Islam negeri tersebut. Maka akhirnya tidaklah dikatakan bahawa ibu bapa itu murtad, kerana amalan Islam mereka pun longgar. Jadi apa juga keadaan yang hendak kita faham pada hari ini, anak-anak Muslim, bapa kafir. Apa juga keadaan, sama ada keluarga ini asalnya kafir lalu anak-anak mendapat hidayah, ataupun memang ayah ibu itu zahirnya Islam tapi hakikatnya bukan orang Islam. Maka anak-anak yang mengamalkan Islam, apakah cara kita berurusan dengan ayah ibu yang tidak beriman? Kafir ke, musyrik ke, tak beriman ke, maksudnya samalah. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, hadis yang dimaksudkan hadis ke-24 dalam turutan kitab Adabul Mufrad, yang sangat penting untuk kita baca ini tuan-tuan, kerana ia menceritakan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qal haddatsana Israil qala haddatsana Simak an Mus'ab bin Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas qal nazalat fiyya 4 ayatin min kitabillahi ta'ala kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa thaniya inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلهي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. Baik Ahlan wasahlan kepada Syahira Jeffrey, Fatimawati, semua yang hadir pada malam ni. Jazakallah khairan. Jadi dalam hadis ini Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami bahawa beliau berkata, Israel meriwayatkan kami, katanya Simak meriwayatkan kami daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada bapanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, sebanyak 4 potongan ayat Al-Quran telah diturunkan untukku. Pertama, ketika ibuku bersumpah tidak akan makan dan minum hingga aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan ayat, dan sekiranya kedua-duanya memaksa kamu untuk mensyirikkan aku dengan satu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mentaati kedua-duanya, tetapi bergaullah dengan kedua-duanya di dunia dengan baik. Surah Luqman ayat 15. Kemudian sungguhnya aku telah mengambil sebilah pedang yang amat menarik perhatianku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, hadiahkanlah pedang ini kepadaku. Sehubungan dengan itu turunlah ayat, dan mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Ketiga, sesungguhnya aku telah jatuh sakit. Kemudian Rasulullah SAW datang menziarahi aku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin membahagikan hartaku. Adakah boleh sekiranya aku mewasiatkan separuh daripadanya?
Baginda menjawab, jangan. Aku bertanya lagi, jika sepertiga baginda senyap, setelah itu jumlah sepertiga dibenarkan. Keempat, sungguhnya aku telah minum arak bersama beberapa orang Ansar. Kemudian salah seorang daripada mereka telah memukul hidungku dengan tulang rahang unta. Oleh itu aku pergi mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat tentang pengharaman arak. Terima kasih Asfani. Barakallahu fikum. Yalah, ujian. Kita berusaha untuk menghindari penyakit. Tapi kalau dah datang, kita redha sajalah. Baik tuan, dalam hadis yang dibacakan ni tadi, jazakallahu khairan Farid semua, Kamaria Ashura normal Ashura Ella Ulfa, masya-Allah, nama bagus-bagus semua. Zaliha binti Hamid. Jadi pada hari ini kita belajar tentang satu hadis yang berkaitan dengan kehidupan seorang sahabat Nabi yang punya kedudukan yang besar dan unggul dalam Islam. Bahkan beliau ni dianggap di antara satu daripada 10 orang yang paling awal masuk syurga nanti. Iaitu nama beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi hadis ini disampaikan oleh Sa'ad kepada puteranya bernama Mus'ab bin Sa'ad. Jadi apa cerita Sa'ad dalam hadis ini? Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi, kalau kita tahu, beliau salah seorang daripada sahabat yang sangat makbul doanya. Kalau beliau berdoa sekian, Allah akan berikan kepadanya. Kerana Sa'ad pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang boleh menyebabkan aku ni mustajab doa? Maka Nabi telah pesan kepada Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, makanlah yang halal dan bersih, maka engkau akan menjadi mustajab doanya, makbul doanya. Jadi Sa'ad bin Waqqas ni salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkemuka dengan kemakbulan doa. Baik, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Dalam hadis ini Sa'ad menceritakan bagaimana Allah SWT telah memuliakan beliau, melayani beliau, entertain lah orang kata, ya, dalam 4 perkara yang ditanyakan kepada Nabi SAW. Perkara yang dimaksudkan adalah yang pertama sekali ketika Sa'ad ini masuk Islam, sedangkan ibunya tidak restu kemasukannya ke dalam Islam. Lalu ibunya berkata, hai Sa'ad, ibu tidak akan menyikat rambut, ibu tidak akan makan, ibu tak akan minum, ibu takkan berteduh, ibu akan duduk di tempat panas, biar ibu mati tengah-tengah panas, selagi engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, wahai Sa'ad. Ibu ni sangat menyayangi puteranya Sa'ad. Yelah, semua ibu sayang pada anak lah tuan-tuan. Mana ada ibu tak sayang anak, Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Dalam satu hadis mengatakan bahawa Allah telah menjadikan kasih sayang itu jumlahnya 100. Cuma satu saja yang diberi kepada makhluk untuk berkongsi-kongsi. Yang 99 lagi disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala, ya. Jadi dalam konteks ini, si ibu berkata kepada puteranya, kalau engkau tidak mahu kembali kepada agama asal atau nenek moyangmu, maka ibu tidak mahu menyikat rambut, ibu tidak mahu makan, tidak mahu minum, ibu tidak mahu duduk di tempat yang teduh, ibu akan biar panas seperti ini, mati tengah panas. Ya, Ainun Wari. Barakallahu fikum. Ya. Jadi walau bagaimanapun, Sa'ad telah pun mengujuk ibunya dengan berjumpa ibunya dan berkata, ibu, untuk pengetahuan ibu minumlah, ibu makanlah, ibu sikatlah rambut, janganlah jadi seperti orang tak siuman, duduklah di tempat teduh, bahaya ibu di tengah panas ni buat apa. Ketahuilah dirimu, wahai ibu, ibuku yang tersayang, kalau ibu ada 100 nyawa sekalipun, keluar nyawa tu satu untuk saya meninggalkan Islam, saya tak akan tinggalkan. Saya tetap bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ibu, buatlah apa yang sepatutnya. Ya, ibu makanlah, minumlah, duduk di tempat teduh. Jadi Sa'ad punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah SWT, sehingga Allah turunkan ayat untuk menceritakan akhlak, perihal sikap kita kepada ibu ayah yang masih lagi kafir ataupun yang tersesat. Apakah ayat ini? Ayat ini dalam surah Luqman, ketika Luqman pesan kepada anaknya, maka Allah turunkan ayat ini. Walaupun kisah Luqman itu berlaku sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi, tetapi ayat ini diterima pakai sesuai untuk diterima, diamalkan sampailah ke akhirat, ya.
Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Walaupun ayat ni turun berkenaan dengan kes Sa'ad dan juga ia berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku sebelum kita, tapi ia akan dipakai sampai ke hari kiamat. Apakah maksud ayat ini? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Andai kedua bapamu memaksa kamu untuk melakukan perkara-perkara syirik kepadaku yang kamu tidak tahu, maka janganlah kamu mentaati keduanya, tetapi tetaplah bergaul dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ya, bergaullah mereka. Kalau ayat ni sebut kataan wasahibhuma, sahib ni berarti berkawan, bersahabat. Macam mana maksud bersahabat ni tuan-tuan? Cuba kita bayangkan kita ada sahabat. Sahabat ni kita berat. Kalau kita kita seorang pilot, seorang sahabat saya, dia kalau terbang pergi mana-mana, balik daripada luar negeri mesti datang jumpa. Nak bercakap, nak ajak makan, kadang-kadang dia perginya belacan saja. Pada dia belacan beli kat Sarawak tu memang sedap sangat, tapi dia punya ingat pada kita, ya Allahu Rabbi, dia terbang jauh kat langit pun nampak wajah kita katnya. Macam tu sahabat. Terbayang kita sahabat kerana Allah, tak ada apa-apa kepentingan pun. Terima kasih ya sahabat saya, sahabat dunia akhirat, Kapten Syukri. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kadang-kadang sahabat kita yang lain, beliau ni berada dekat jauh sana, Ulu Tembeling pula pergi. Tapi kalau datang ke KL ni, awal dia beritahu, Ustaz, saya ada kat KL, ada mesyuarat KL, kalau sempat bagi kita jumpa sekejap. Sekejap pun tak apalah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman. Tengok kan, sahabat kan, dia ingat kita kat mana pun. Biasa kalau saya bawa orang pergi umrah ni tuan-tuan, belum saya sempat nak pergi umrah ni, baru nak pergi umrah dah dapat ujian hadiah COVID daripada Allah SWT pula ya. Tak apalah, terima apa saja. Saya baru orang pergi beli belah untuk bawa pulang ke Malaysia, jubah ke, minyak wangi ke apa ke, selalu pesan pada teman-teman ikut, jangan beli banyak sangat barang, nanti beg jadi berat. Bila beg jadi berat, nanti kita naik kapal terbang sangkut, nanti ditanya, dicek beg kita berat daripada timbangan yang sepatutnya. Ada sebahagian orang yang tak bertanggungjawab, nanti bila nak kena ketetapan tentu denda, maka bagi rasuah lah pada pegawai-pegawai tersebut. Ini haram tuan-tuan. Baru saja menunaikan ibadah umrah ke haji ke, menangis di Arafah, menangis dekat Kaabah dan Raudah, balik-balik hulu dekat pegawai dia, airlines tu, untuk dapat kebenaran bawa barang lebih muatan. Apa hukum ni tuan? Sebenarnya tak penting pun untuk kita beli barang yang berat-berat. Ya. Ada sebahagian negeri dalam Malaysia ni pula, kalau balik wajib beli kendi. Kendi tu tak kendi, cerit. Beli kat cerit tu kat Madinah. Tempat lain pun tak boleh, kena beli kat Madinah. Entah apa falsafah yang dipakai tu, saya pun tak faham lah tuan. Saya kata sebenarnya cerit kendi ni balik beli kat Mahidin pun banyak. Kita sokong orang Islam kan. Ya, Datuk Mahidin, barakallahu fikum kan. Jadi dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan pada hari ini, kita bukan pada besarnya, tapi pada ingatnya sebenarnya tuan-tuan. Ni terlanjur kita cerita tentang sahabat lah. Kalau kita rasa terhutang budi pun pada orang yang menaja kita pergi umrah contohnya, maaf tuan-tuan, sesama sikit. Ya. Kita teringat pada kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang rapat, maka kita pun nak menghadiahkan kepada mereka satu benda dari Mekah. Dia bukan kira pada beratnya, pada cantiknya, pada mahalnya. Mungkin satu kopiah saja, mungkin tasbih. Tapi seseorang itu faham kita perjalanan jauh, nak bawa barang berat. Tanda ingatan itu bukan semestinya pada mahal, tapi pada sesuatu yang kita bawa. Dan ingatlah tuan-tuan, orang bijak berkata, bila kita teringat satu benda untuk diberikan kepada seseorang, berilah apa yang kita nakkan itu. Jangan ada unsur takalluf. Takalluf ni dalam kitab Imam Ghazali, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Nanti ada kesempatan kita bacalah kitab Ihya Ulumuddin ya. Saya bercerita sangat menyampaikan kuliah tasawuf. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan pada kita semua ya. Itulah tuan-tuan, jangan takalluf. Takalluf berarti kalau kita orang datang rumah, pada waktu itu dah malam, saudara datang singgah kat rumah, contohlah, yang kita ada kat rumah sardin saja, masak sardin tuan-tuan. Kita pun bukan senang sangat. Buat apa kita pergi order sana, order sini, lepas tu berhutang, kredit kad dan sebagainya. Buat apa?
Sardin tu yang dimasak tu lebih ikhlas dan juga masuk ke dalam hati perasaan keikhlasan yang kita lakukan itu sebelum ikan sardin tu masuk ke dalam mulutnya. Lan yanallahu haluhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah itu bukan pada banyaknya daging yang kau korbankan, tapi pada keikhlasan yang ada dalam hatimu. Jadi jangan takalluf. Takalluf ni berarti kita pergi buat benda-benda yang melebihi kemampuan kita hingga menyebabkan kita terpaksa berhutang dan sebagainya. Kalau orang nak berkahwin, kita ada kemampuan menyembelih kambing, jemput dalam 20 orang, 30 orang, cukuplah. Yang dijemput, cubalah untuk hadir. Yang tak dijemput, jangan teras hati. Tambahan pula musim PKP yang berlaku pada hari ini. Yang kita nak beramai-ramai, nak menunjukkan diri nak buat apa. Yang dijemput, moga dapat doa kan. Yang tak hadir, tak dijemput, jangan teras hati. Begitu Jadi ini perkataan sahabat yang dimaksudkan dalam firman Allah. Itu sebab Allah gunakan perkataan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun ayah ibu itu mengajak kamu kepada kekufuran, jangan kamu ikuti kekufuran itu, tetapi dalam masa yang sama kamu hargailah mereka di sudut mereka merupakan ayah ibumu. Bersahabatlah dengan mereka. Macam saya gambarkan tadi, kita teringat orang di Mekah, kita belikan barang, tak perlu mahal pun, tapi beri itu dah tanda ingat. Sahabat yang jadi pilot, dia bagaimana dia ingat kat kita. Walaupun dia bawa barang tu lebih kurang saja, simple saja, tapi itu menandakan dia ingat pada kita. Kita pun rasa, ya Allah, macam orang putih katalah, make people feel that they are important kan. Jadikan orang rasa bahawa mereka tu penting dalam hati kita. Padahal semua orang kita layan begitu. Tapi bila ada kita jumpa dengan seorang berkata kepadanya demikian, maka seronoklah dia bukan kepalang. Jadi kembali pada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang sangat mulia, al-asyaratul mubasysyirin bil jannah, salah seorang daripada 10 yang paling awal masuk syurga di akhirat nanti, seperti dikhabarkan baginda sallallahu. Beliau merupakan seorang yang mustajab doanya. Ada 4 kali ayat Quran turun berikutan dengan perihal hidupnya. Bangganya sahabat ni tuan-tuan begitu penting, unggul, agungnya kedudukan beliau, sampai Allah turunkan ayat berkaitan dengan kehidupannya. Seronok beliau ni. Jadi ayat pertama telah saya bacakan tadi, telah kita ceritakan. Yang kedua, satu hari aku menyertai peperangan bersama dengan Rasulullah SAW, dan jatuhlah dalam harta rampasan perang itu sebilah pedang yang sangat menarik. Jadi aku minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah ia hadiah untukku, wahai Rasulullah. Jadi aku minta kepada Rasulullah sampai Allah turunkan ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Anfal ni jamak daripada naflah. Naflah iaitu tambahan. Seperti yang pernah kita belajar dulu dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Supaya tahajud dipanggil sebagai ibadah nafilah kerana ia merupakan tambahan, komplement. Jadi berarti dalam Islam, harta rampasan perang ini telah dihalalkan untuk umat Islam. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu, kalau mereka berperang dengan musuh, harta yang dikumpulkan itu akan dibakar oleh Nabi yang berkenaan. Nabi Musa contohnya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, kalau mereka berperang, harta rampasan perang yang diperoleh tidak boleh diambil oleh sesiapa pun, tidak boleh. Kalau ia merupakan harta yang jamit, emas ke, perisai ke, pedang ke yang mahal-mahal, memang buatannya hebat-hebat, besi yang tertentu, semuanya tidak boleh diambil. Tapi bila umat Islam, ia dihalalkan oleh Allah dan turun surah yang dinamakan surah Al-Anfal. Anfal ni jamak perkataan naflah, iaitu satu benda yang bersifat tambahan. Tambahan macam mana? Maknanya dalam peperangan bila dapat, dia tambahan jadi bonus lah. Kita dah ada pendapatan tetap, tapi kita dapat selebihnya dipanggil bonus lah. Begitu maksudnya. Jadi dalam kes ini, sahabat yang namanya Sa'ad bin Waqqas telah minta kepada Rasulullah pedang, lalu Allah Ta'ala telah menghalalkan untuk diberi kepada mereka yang layak. Baik. Yang ketiga, wathalitha inni maritu fa'atani Rasulullah SAW fakultu ya Rasulullah inni uridu an aqsim mali afa'usi binisf faqala la fakultu thuluth fasakat fakana thuluthu ba'dahu jaizan. Satu hari aku sakit
penyakit yang berlaku pada aku ni membawa aku kepada seolah rasa macam nak mati dah. Yalah, ada ketikanya bila kita rasa penyakit tu terlalu berat tuan Kadang-kadang kena demam flu pun terasa, ya Allah, rasa macam nak meninggal lah. Bagi orang yang pernah kena denggi sebagai contohnya, memang nak meninggal lah, nak wafat dah rasa. Maka dalam kes ini, saya sakit yang amat tenat. Lalu Nabi datang menziarahi saya. Saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak saya mewasiatkan harta saya separuh? Rasulullah kata, separuh banyak, tak boleh. Tegas Nabi jawab, 1/3 boleh tak Rasulullah? Rasulullah pun diam. Selepas itu turunlah ayat yang berkenaan dengan keharusan pemberian harta pusaka ini menjadi dibenarkan wasiat 1/3, tuan-tuan Baik. Fakana thuluthu ba'dahu jaizan. Setelah itu jumlah 1/3 dibenarkan. Ini kisah berkaitan dengan sahabat yang mulia ni tadi. Maka kehidupannya nampak tak tuan-tuan? Oleh kerana hati itu bertautan dengan kebenaran, dengan keyakinan pada Allah Taala yang cukup solid, maka kehidupannya itu direncanakan, diprogramkan, semuanya menepati kehendak Allah, dan Allah turunkan ayat untuk memberitahu kepada kita bagaimana hebatnya sahabat-sahabat Nabi ini. Tuan-tuan perlu ingat bukan Allah Taala mengikuti manusia yang unggul ini, meletakkan keputusan mengikut kepada kehendak manusia, tidak. Tapi nak ceritakan begitu bersihnya fitrah para sahabat ini sampai ia menepati apa yang telah ada di sisi Allah SWT, walaupun Allah belum mewahyukan ketetapan itu lagi. Jadi bagaimana lurusnya, hanifnya, ihdinas siratal mustaqim, macam saya ceritakan kepada tuan-tuan kan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ketika turunnya ayat berkenaan dengan jalan lurus ni tadi, kan saya pernah tunjuk pada tuan-tuan ni ibaratnya, tengok kertas ni, kan Nabi pun tunjuk satu garisan, kemudian Nabi buat satu garisan-garisan di sini, kemudian Nabi buat kotak, kan tuan, nampak tak? Di sini ini adalah permulaan hidup, al-hayatu, permulaan hidup. Ini kotak yang ada ni adalah kematian yang menunggu kita dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nampak tak tuan-tuan? Nampak? Tak apa. Siapa yang ada program lain boleh beda Ni kotak ni adalah kematian. Ada waktu yang telah Allah jadualkan. Ni kita punya cita-cita ni, al-amal. Kan? Ni cita-cita kita tak pernah berakhir. Tapi dalam kita melakukan perkara-perkara ni ada al-arad, ada macam-macam perkara-perkara yang boleh melalaikan kita. Garisan lurus ni, inilah kehidupan kita, tapi kematian mendahului sebelum cita-cita tertunai. Baik. Jadi kembali kepada peristiwa yang berlaku dalam kehidupan sahabat Nabi, iaitu Sa'ad bin Waqqas. Kat sini beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, saya punya harta yang banyak ini dan anak tak ramai, boleh tak saya bagi wasiat dalam kehidupan ni 1/2? Maka Nabi tidak benarkan. Kemudian 1/3 dari Allah SWT telah pun mengikrarkan apa yang telah ditetapkan Nabi SAW itu, tuan-tuan Baik. Yang keempat, kata Sa'ad bin Waqqas, inni syaribtul khamra ma'a qaumin min al-ansar fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamalin fa'ataitu Nabi SAW fa'anzala azza wa jalla tahrimal khamri. Yang keempat, aku minum arak bersama dengan sahabat-sahabat daripada Ansar. Ini ketika belum diharamkan minum arak. Fadaraba rajulun minhum anfi. Ketika minum arak ni, maka berlakulah mabuk, dan salah seorang daripada mereka telah pun memukul hidung aku dengan tulang rahang unta. Jika minum arak, makan unta, kepala unta ni antara hidangan lazat. Maka ketika diangkat rahang unta itu, dipukulnya ke hidung aku sampai berdarah, wahai Rasulullah SAW. Maka dengan sebab itu, aduan yang dilakukan kepada Nabi ini, maka Allah Taala telah pun menurunkan ayat,
yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa nafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Kan turun ayat yang mengharamkan minum arak ini. Jadi yang kita bincangkan dalam konteks hadis-hadis dalam hadis pilihan ini adalah menceritakan tentang kewajipan kita buat baik pada ibu bapa walaupun ibu bapa itu masih lagi kafir, belum dapat hidayah daripada Allah Taala. Berapa ramai sahabat keliling kita yang punya pengalaman mengislamkan ibu ayah akhirnya, walaupun pada awal mendapat perentangan. Ada ramai keliling kita. Ceklah, bacalah dalam Facebook mereka, tuan-tuan ni. Walam nuzaki 'alallahi ahada. Mudah-mudahan sahabat yang dimaksudkan itu istiqamah meneruskan kerja-kerja dakwah terus dalam kebaikan yang ada dan dapat membawakan hidayah Allah ni kepada lebih ramai manusia di kalangan adik-beradik dan sebagainya. Ya, jadi bersabarlah di atas kekurangan yang ada pada ibu ayah itu, kerana hidayah ni adalah kerja Allah SWT. Kadang-kadang ibu ayah ni berkata, ayah tak nak masuk Islam lagi, melihat perangai orang-orang Melayu keliling ni. Ada yang kata demikian, tuan-tuan. Inilah isu hidayah ni bukan isu kita, ya. Ada orang pula yang pergi luar negara berkawan dengan Mak Saleh kat luar, tengok Mak Saleh. Tengok orang putih kat luar itu Islam, mereka pun masuk Islam. Dia kagum pada penampilan orang dan sebagainya. Kat Malaysia dia duduk, dia tak masuk Islam. Kawan-kawannya Mat, Ahmad, Salman, Ali, orang baik-baik belaka. Kan kita duduk kat kampung, saya pun duduk kat kampung, ada kawan-kawan Tionghoa, Hindu dan sebagainya. Ada kawan-kawan kita pergi sekolah sama, main mandi bendang sama, ada mandi laut sama. Kita bukan buruk perangai pada dia, baik. Dia boleh datang rumah kita makan, minum dan sebagainya, tidur boleh. Biar hidayah Allah, kan. Ya, jadi tuan-tuan, inilah kerja yang patut kita lakukan. Datuk nenek moyang tuan-tuan di kalangan orang Melayu yang duduk di tanah Melayu ni, mereka dulu masuk Islam ikut kajiannya bukan dengan sebab belajar Sahih Bukhari, belajar Tafsir Ibn Katsir, mereka belajar kemudian. Tapi yang mula-mula generasi awal masuk Islam kerana melihat perangai, tabiat pedagang-pedagang Islam di kalangan India dan juga Arab yang datang berdagang dengan penuh kemesraan, tawaduk, amanah, jujur, maka itulah menjadi sebab kemasukan mereka ke dalam Islam. Marilah sama tuan-tuan kita amalkan Islam ini dan jadilah anak-anak yang terbaik kepada ibu bapa, sama ada mereka itu bukan Islam ataupun lebih-lebih lagi kalau orang Islam. Kerana kita dah belajar dalam hadis yang kedua dahulu, Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, paling banyak meriwayatkan hadis, ahli syurga yang mulia ini. Tiap-tiap hari dia akan keluar duduk depan rumah ibu sampai ibunya keluar. Lalu dia mula-mula akan bagi salam pada ibunya. Bu, apa khabar bu? Terima kasih bu, membesarkan saya setitis air susu ibu pun tak mampu saya balas, ya. Ibunya pula jawab, Waalaikumsalam nak, engkau lah nak terbaik ibu yang pernah ada nak. Ibu sayang, ibu redha pada engkau. Begitulah lebih kurang, ya. Kita yang tak mampu melakukan demikian, ingatlah ada peluang untuk telefon ibu ayah kita. Maknanya hadis ni menceritakan tentang bagaimana akhlak itu bermula dengan orang yang paling dekat dengan kita, ibu ayah kita. Malang bagi seseorang yang ada pada hari ini yang tidak yang menampakkan penjagaannya, keprihatinannya kepada orang lain, tapi ibu ayahnya dinafikan hak. Lebih teruk daripada pepatah Melayu yang mengatakan anak-anak mati kelaparan, anak kera mati kekenyangan. Apa dia? Apa benda ni tuan? Kera di hutan disusukan, anak-anak sendiri mati kelaparan. Gitu lebih kurang begitulah, ya. Maknanya menunjukkan kepada kita ada sebahagian manusia segelintir yang tidak prihatin pada ayah ibunya. Ayah ibu dia pula orang kena jaga. Dia pergi sibuk buat kerja-kerja lain untuk mendahulukan orang yang tak ada kena-mena dengan dia. Ni salah tuan-tuan. Ni tak tepat, ni tak betul. Tapi apa nak buat, sekarang ni dunia glamour, kan. Kalau boleh pergi satu tempat itu kena ada 10 kamera tunjuk biar semua orang tahu. Ya, tapi ibu ayah kalau buat tak glamour. Ni tuan-tuan, dunia terbalik pada ini. Jangan kita jadi seperti orang ni, sebab kita minta selalu pada Allah SWT. Antara doa Nabi yang jarang-jarang Nabi tinggalkan, Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Apa dia tuan? Izraf? Suriatif? Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kita dalam agamamu. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan padamu. Baik tuan-tuan, Ramadan dah hampir dekat sangat kita. Jangan lupa dapatkan kurma ajwa
yang baru sampai daripada Zazan Travel. Nanti saya minta tolong Zazan Travel tolong masukkan on pay kita, dan tuan-tuan digalakkan untuk berniaga dengan kami. Mai daftar on pay tuan-tuan sama dengan Zazan Travel. Bagi yang belum masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zazan, tolong masuk. Kat situ ada cara pendaftaran nak jadi member on pay. Jadi kalau tuan-tuan jual pada ini, bukan saja tuan-tuan dapat diskaun, tuan-tuan dapat komisen bila promotekan kepada orang lain. Tapi tuan-tuan kena masukkan data tuan-tuan lah. Ni kurma ajwa kami baru sampai dari Madinah. Ajwa Aliyah. Ada sijil kelahirannya dari Madinah. Ada setengah orang yang jual ajwa bukan ajwa Aliyah. Bukan ajwa dari Madinah. Ada ajwa dari tempat lain. Tuan-tuan, kami juga ada Habatus Sauda. InsyaAllah sebagai satu penawar rawatan kita mengalami COVID pada hari ini. Alhamdulillah saya pakai, dapat banyak manfaat. Nanti orang tanya pula, pakai kena juga Ustaz? Yalah, kita ikhtiar kan. Penyakit ni kan hadiah daripada Allah. Kita dah berusaha, kena Allah bagi, terimalah ia seadanya. Orang lain kena lebih teruk daripada kita dengan berbagai ujian, kematian dan sebagainya. Kita dengar kemalangan berlaku, banjir, kena ujian sikit, redalah. Jadi dapatkan Habatus Sauda juga sebagai satu ikhtiar. Kerana Nabi telah bersabda, ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, sabda baginda. Baginda berkata semuanya kebenaran. Jadi kami telah proses dalam bentuk penggunaan yang mudah untuk tuan-tuan gunakan. Tengok macam ni. Tengok kan? Gunakan 2 pagi, 2 malam. InsyaAllah mudah-mudahan kita sihat sepanjang bulan Syaban, bulan Ramadan. Bulan Rajab tinggal berapa hari? 4 hari lagi. Kemudian masuk Syaban, kemudian datang Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada semua kita. Sahabat yang kena COVID pun ramai yang menggunakan kurma. Alhamdulillah dapatkan kurma ajwa. Kerana Nabi telah bersabda, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sirun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap hari, setiap pagi 7 biji, dia tidak akan dimudaratkan oleh sebarang sihir ataupun racun. Kami telah masukkan dalam tunjuk pada tuan-tuan nampak? Mari tengok sikit kurma ajwa. Tengok tuan, segar-segar. Nampak segar-segar ni kurma ajwa dari Madinah. Ada orang kata, Ustaz kena basuh, ni ada kelawar, ada cerita macam-macam. Sama yang kami gunakan memang tak perlu basuh lah tuan-tuan, makan terus saja, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Saya tanya pada pakar-pakar perubatan pun tak ada cerita-cerita kata ada kelawar, ada apa, semua cerita-cerita dongeng tuan-tuan. Alhamdulillah setakat ni tak ada apa orang makan pun penyakit ke dan sebagainya, tidak ada. Kurma ajwa dari Madinah. Kami juga ada kurma mekjul, tak ada pula kat sini. Kurma mekjul dari Palestin. Tuan-tuan yang dapatkan order, nanti tuan masuk grup kami Telegram sahabat Ustaz Zazan. Apa-apa pengumuman ada di situ, dan tuan-tuan digalakkan untuk join on pay sahabat Ustaz Zazan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat kenalkan pada adik-adik dan ada hadiah yang kami berikan. Setiap kali jualan berlaku dengan menggunakan kod number tuan-tuan itu, affiliate member tu, maka tuan-tuan akan dapat hadiah. Tuan-tuan promote buku ni, ada bermanfaat, tuan-tuan dapat hadiah. Berapa persen daripada harga dia. Tuan-tuan dapat jual birkah, kenalkan pada adik-adik, adik-adik beli dengan menggunakan kod number tuan-tuan yang tuan-tuan daftar tu, maka tuan-tuan akan dapat hadiah. Mudah je caranya. Jadi masuk sama-sama. Sekian setakat ni saja dulu. Terima kasih atas kedatangan tuan-tuan. InsyaAllah sepanjang minggu ni saya akan berkuliah tiap-tiap malam selepas isyak jam 9. Mudah-mudahan ada manfaat dalam waktu yang terbatas ini pergerakan. Saya berada dalam tempoh kuarantin, duduk kat rumah. Mudah-mudahan dapat manfaatkan sesi bersama tuan-tuan yang mulia. Terima kasih atas kesudian mendoakan untuk saya. Setakat ini saja dulu, kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqullahu minkum. Terima kasih tuan. Saya tengok kurusan undi pada malam ni adalah untuk membaca kitab Adabul Mufrad. Lepas tu saya baca kitab ni. Tapi ramai juga yang minta kita baca tafsir jalan lain. InsyaAllah malam esok saya baca tafsir jalan lain. Dan ada juga yang minta supaya dibacakan kitab Hadiah-Hadiah Hukum. 20% daripada undian pada malam ni. InsyaAllah hari Rabu. Ini apa? Ahad. Saya Selasa nanti saya baca kitab ni. Hadiah-Hadiah Hukum yang menjadi teras dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, untuk tidak menghampakan semua. Nanti kita rotate lah. Ada peluang kita baca sedikit Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Ada hikmah di sebalik ujian. Terima kasih tuan. Kenal kami dan doa tuan-tuan. Jangan lupa ya, join Telegram sahabat Ustaz Zahazan untuk mengetahui bagaimana cara menjadi affiliate member dalam OnPay kami. Terima kasih Azawati, terima kasih Sofi Emir. Dah makan korma mekjol. Dapat rasa seratnya, fibernya yang sangat enak. Terima kasih, tak heranlah Nabi kita SAW dulu makan sebiji korma mekjol itu share dengan isinya Aisyah radhiyallahu anha berpuasa seharian. Dan berbuka juga dengan sebiji korma. Tak mustahil kerana itulah dia korma yang sangat padat dan juga sangat istimewa, enak. Saya tak ada pula atas meja ni tuan. Tak habis dah, anak-anak pun suka korma mekjol katanya. Terima kasih. Terima kasih tuan. Sekali lagi jumpa lagi esok insya-Allah ya. Kalau ada kesempatan, tidak ada keuzuran, kita jumpa esok insya-Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahallahu dinakum wa amanatakum wa khawatim amrikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan.